Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat, ini Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para imah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dapat bersama-sama dalam serambi ilmu online dengan harapan ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana syafaat uzma baginda lah kita semua berharap di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan meneruskan pengajian kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah, pada muka surat 119 tentang rahsia taharah. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Dan sabda Nabi SAW di bawah tu, man dzakarallaha inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullahu wa man lam yadhkurillaha lam yadhur minhu illa ma asabahul ma'u. Yang bermaksud, hadis ini riwayat Imam Daraqutni dengan hadis yang dhaif. Barang siapa menyebut zikrullah, yakni segala doa anggota yang tersebut dahulu itu pada ketika mengambil air sembahyang, maka menyucikan Allah Ta'ala akan jasadnya sekaliannya. Dan barang siapa tiada menyebut akan zikrullah Ta'ala pada ketika mengambil air sembahyang itu, maka tiada suci daripada jasadnya itu melainkan yang terkena air sembahyang itu jua. Ini iaitu fadilahnya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man tawaddaa fa ahsanal wudu'a summa rafa'a ra'sahu ila as-sama'i fa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannati samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a. Hadis riwayat Abu Daud, yang bermaksud barang siapa yang mengambil wudu atau mengambil air sembahyang, maka membaikkan ia. Jadi ambil air sembahyang itu betul-betul yang bagus. Ia akan air sembahyangnya itu, kemudian maka mengangkatkan ia akan kepalanya ke langit, maka membaca ia akan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nescaya dibukakan baginya akan segala pintu syurga yang 8, padahal ia masuk daripada apa pintu yang dikehendakinya. Jadi dibuka pintu syurga dan dia masuk mana-mana pintu yang ia kehendakinya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi SAW, wa man tawadda'a fa asbaghal wudu'a wa shalla rak'ataini wa lam yuhaddis fihi ma nafsahu bi syai'in minad dunya kharaja min dhunubihi kayawma waladathu ummuhu wa fil lafdhin akhara wa lam yasuhu fihi ma ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Rawahu Abu Daud. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Artinya, barang siapa mengambil air sembahyang, maka menyempurnakan ia akan air sembahyangnya itu. Dan sembahyang ia 2 rakaat, padahal tiada ia berkata-kata di dalam hatinya ketika sembahyang itu dengan suatu daripada dunia, nescaya keluar ia daripada dosanya itu seperti hari yang diperanakkan akan dia oleh ibunya. Hadirin wal hadar hafizakumullah.
Jadi ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan, iaitu fadilah daripada berwuduk, asrarul wuduk. Asrarul wuduk atau rahsia-rahsia wuduk. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebutkan pula di sini. Disebutkan di sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu dan daripada lafaz atau riwayat yang lain, padahal tiada lupa ia di dalam 2 rakaat. Tiada lupa ia di dalam 2 rakaat itu nescaya diampuni baginya barang yang terdahulu daripada dosanya. Ini maksud dia. Jadi apabila kita berwuduk, kita lepas tu iaitu kharaja min dzulika yawmin wa fil ladhi wa lam yaskhu fihi ma ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Lalu dan lafaznya padahal tiada lupa ia dalam 2 rakaat itu nescaya diampuni. Walam yashu fihima. Itu bahasa Arab dia. Walam yashu fihima iaitu shalla rak'ataini. Solat sunat wuduk. Ini. Dan lagi sabda Nabi SAW. Idza tawadda'a al-'abdul muslimu fatamadmada kharajat al-khataya min fihi. Min fihi, ini mulut dia, min fihi. Fa idza tanthara kharajat khataya min anfihi. Fa idza ghasala wajhahu kharajat al-khataya min wajhihi hatta takhruja min tahti ashfari 'ainaihi. Fa idza ghasala yadayhi kharajat al-khataya min yadayhi hatta takhruja min azfari yadayhi. Fa idza masaha bi ra'sihi kharajat al-khataya min ra'sihi hatta takhruja min udhunaihi. Fa idza ghasala rijlaihi kharajat al-khataya min rijlaihi hatta takhruja min tahti azfari rijlaihi. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Maksud dia apa? Artinya apabila mengambil air sembahyang seorang hamba Allah yang Muslim, maka berkumur-kumur ia nescaya keluar segala dosanya daripada mulutnya. Bila dikumur keluar segala dosa daripada mulutnya, maka apabila mengeluarkan ia akan air daripada hidungnya, nescaya keluar segala dosanya daripada hidungnya. Maka apabila membasuh ia akan mukanya, nescaya keluar akan dosanya daripada mukanya, sehingga keluar ia daripada bawah kelopak 2 matanya. Maka apabila membasuh ia akan 2 tangannya, nescaya keluar segala dosanya daripada kedua tangannya, hingga keluar ia daripada bawah kuku 2 tangannya. Maka apabila menyapu ia akan kepala, nescaya keluar segala dosanya daripada kepalanya, hingga keluar ia daripada 2 telinganya. Maka apabila membasuh ia akan 2 kakinya, nescaya keluar segala dosanya daripada 2 kakinya, hingga keluar ia daripada bawah segala kuku 2 kakinya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi kan kita ada disebutkan di dalam banyak teks mengatakan bahawa berwuduk ataupun juga mandi hadas besar ini dapat membuang atau membersihkan dosa kecil. Dapat menggugurkan dosa kecil. Inilah dia salah satunya. Iaitu apabila kita berwuduk atau mandi, beberapa dosa kita juga akan ikut rontok atau jatuh berguguran. Ini hadiri wal hadra hafizakumullah. Dan makruh di dalam mengambil air sembahyang itu 7 perkara. Ada 7 perkara yang makruh di dalam mengambil air sembahyang. Pertama, memercikkan air atau memercikkan akan dia daripada kedua tangannya. Memercikkan air atau memercikkan akan dia daripada kedua tangannya. Kedua, menampar air ke muka dan kepala. Macam tu. Itu maksud dia. Ketiga, berkata-kata di dalam mengambil air sembahyang. Tengah ambil wuduk berkata, ni macam ni. Tak boleh. Itu. Keempat, melebihi membasuh segala anggota daripada 3 kali. Jadi
Kan sunat 3 kali. Tapi dia terlalu was-was sehingga kan dia, bila dia basuh tu, dia basuh dia lebih daripada 3 kali. Penyakit was-was tu tak boleh layan tu, penyakit was-was tu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kelima, membanyakkan menumpahkan air itu lebih daripada hajat sebab kerana was-was jua. Kerana adalah bagi orang yang was-was itu syaitan yang suka dengan mereka itu, dinamai akan dia walhan. Jadi memperbanyakkan, banyakkan menumpah air lebih-lebih, ini makruh. Lebih dari air yang diperlukan. Sebab itu kalau di Maghribi mereka bermazhab Maliki. So Maliki ni dalam bab air, pembaziran air ni dia memang betul-betul makruh. Terlebih lah. Jadi dan mereka tidak ada air mustakmal. Jadi pernah mengambil air daripada tempat wuduk, kalau lebih-lebih nanti ditegur. Tak boleh kerana dia adalah makruh. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebutkan di sini, membanyakkan menumpah air, pembaziran air. Sebab tu kita kena jaga air. Di masjid-masjid, di surau-surau, kena tulis. Jimat air. Makruh. Menggunakan air lebih dari yang diperlukan. Makruh. Lebih-lebih lagi, nak basuh wuduk tu, tangan boleh 3 kali, dia buat banyak kali sebab was-was. Dah sampai ke? Tak boleh. Ni ada syaitan walhan ni yang kacau. Kena yakin. Basuh. Niat. Basuh. Cukup 3 kali, dah sunat, habis. Macam tu. Keenam, makruh memakai air yang terjemur pada matahari. Air musyammas. Ingat kan tuan-tuan puan-puan. Kalau kita belajar fardu ain, air musyammas. Air yang terjemur pada matahari, pada bencana. Bencana tu pada tempat bekas yang menerima karat. Mesti contohnya pada negeri yang sangat panas. Seperti Mekah dan Madinah. Dan yang hampir dengan keduanya itu. Dan memakai akan dia pada ketika panasnya. Dan demikian lagi makruh mengambil air semayang di dalam bencana. Tembaga kuning seperti yang disebutkan akan dia oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tembaga macam tu dia. Ini tak boleh, makruh. Seperti yang disebutkan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihyamuddin, ia nakal daripada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Sayyidina Abi Hurairah dan Sayyidina Syu'bah radhiyallahu anhum wa radhu'an. Hadir wal hadir hafizakumullah. Ketujuh, makruh memakai air yang sangat panas. Makruh memakai air yang sangat panas dan yang sangat sejuk. Dan demikian lagi makruh memakai air telaga Thamud dan segala air tempat kaum yang dimurkai Allah Ta'ala. Seperti air yang di negeri kaum Nabi Luth dan air yang di negeri Babil. Babil tu adalah Babel. Kalau kita pergi ke Iraq, itu ada tanah Babel. Kan dalam Injil, dalam Taurat menceritakan tentang Babel. Ini. Kaum Nabi Lut dan air dan negeri Babil. Dan air telaga yang ditaruhkan di dalamnya sihir bagi Rasulullah SAW. Ini. Alhamdulillah min zalik. Ketahui olehmu bahawasanya sekalian yang tersebut di dalam mengambil air sembahyang itu ada di dalamnya fardu dan ada di dalamnya sunat. Jadi bila kita ambil wuduk, basuh muka ni fardu, basuh tangan ni fardu. Sunatnya adalah tadlik, gosok. Ini sunat. Kerana mazhab Maliki wajib atau fardu mentadlik. Tadlik tu urut dia, menggosok dia, gosok. Ini. Kalau mazhab Syafi'i, gosok itu sunat. Kenapa sunat? Khuruju minal khilaf liman aujabahu. Keluar daripada khilaf bagi orang yang mewajibkannya. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wa hadirat hafizakumullah. Dan fardu atau rukun. Dan fardu atau rukun mengambil air sembahyang itu 6 perkara. Jadi rukun atau fardu ambil air sembahyang itu ada 6 perkara. Pertama, niat. Ni nak bagi tahu niat ambil wuduk. Niat seperti dikatakannya pada lidahnya
dan diniatkan di dalam hatinya. Iaitu kalau dikata pada lidahnya ini, hukumnya sunat. Untuk apa? Untuk membantu hati. Yang fardu hati. Jadi melafazkan niat itu sunat. Jangan cakap bid'ah. Bukan bid'ah. Yang kata bid'ah adalah bukan daripada pendapat ulama Syafi'iyah. Kerana majoriti ulama Syafi'i mengatakan bahawa melafazkan niat itu sunat. Kenapa dia sunat? Dia membantu hati. Benda yang membantu benda wajib tu kan baik. Lebih kurang macam tu. Jadi jangan kata bid'ah. Okey, pada lidahnya dan diniatkannya di dalam hati. Nawaitu raf'al hadasil listibahatis salati lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana mengharuskan bagi sembahyang kerana Allah Ta'ala. Nawaitu raf'al hadasi listibahatis salati lillahi ta'ala. Itu dia. Atau katanya, nawaitu raf'al hadasi, sahaja aku mengangkat hadas kecil atau barang sebagainya. Ini. Boleh. Cukup. Nawaitu raf'al hadasil asghar pun cukup. Boleh. Itu sah untuk niat. Kenapa kena ada niat, Ustaz? Kerana takut nanti dia sama dengan tabarruk. Tabarruk tu apa? Buat sejuk. Badan ni nak sejuk, kita ambil air kita. Tabarruk. Contoh dia. Kita nak bagi sejuk lah badan kita. Refreshment. Refreshment. Itu adat. Wuduk ni kalau tak ada niat berarti dia jadi adat. So kita biar dia ini adalah ibadah. Kita niat. Nawaitu raf'al hadasil asghar. Lillahi ta'ala. Dan adalah tempat niat itu di dalam hati disertakan dengan permulaan basuh muka. Kat mana tempat niat? Kat dalam hati. Tu air kena tu kita niat dalam hati kita. Bukan awal tu. Bukan macam tu. Lidah tu, lisan itu atau baca itu hanya untuk membantu hati. Dan adalah tempat niat itu di dalam hati disertakan dengan permulaan basuh muka. Kedua, membasuh muka seperti yang telah terdahulu sebutnya. Kedua adalah membasuh muka seperti yang telah terdahulu sebutnya. Ini. Basuh muka. Okey. Ketiga, membasuh kedua tangan serta kedua sikunya seperti yang tersebut dahulu itu. Membasuh kedua tangan. Serta kedua sikunya seperti yang tersebut dahulu itu. Keempat, menyapu setengah daripada kepala atau menyapu rambut yang pada had kepala. Macam ni atau ambil macam ni. Itu pun boleh. Kelima, membasuh kedua kaki serta mata kaki. Kaki dan juga mata kaki. Keenam, tertib iaitu mendahulukan membasuh muka daripada membasuh tangan. Jadi mulakan basuh muka daripada membasuh tangan dan mendahulukan membasuh tangan daripada menyapu kepala hingga akhirnya. Ini. Jadi kena tertib. Tak boleh kaki dulu. Baru muka. Adapun yang lain daripada yang 6 ini, maka iaitu sekaliannya sunat muakkadah dan fadilatnya itu amat banyak dan pahalanya itu amat besar dan orang yang meninggalkannya itu amat rugi kerana jikalau ada cedera yang fardu itu nescaya menyempurnakan akan dia oleh segala yang sunat itu. Wallahu alam. Itu dia tuan-tuan dan puan hadirin wal hadirat. Hafizakumullah. Okey, sekarang kita masuk dan yang membatalkan air sembahyang itu 5 perkara. Iaitu sekarang adalah yang membatalkan air sembahyang itu 5 perkara. Jadi ada 5 perkara yang membatalkan air sembahyang. Pertama, suatu yang keluar daripada 2 jalan iaitu kubul dan dubur. Suatu yang keluar daripada 2 jalan iaitu kubul dan dubur. Apa sahaja? Angin, melainkan air mani dirinya, maka itu tiada membatalkan akan air sembahyang tetapi wajib mandi. Kan? Keluarnya mani berarti wajibkan mandi.
Tapi tak membatalkan air sembahyang. Tapi kalau bersentuh dengan isteri, batal lah. Batal lah air sembahyangnya. Bukan sebab keluar mani tersebut, tapi sebab sentuhan suami isteri tadi. Kedua, tidur yang tiada tetap tempat kedudukannya itu di dalam bumi. Kerana sabda Nabi SAW, iaitu dia tidur dalam keadaan dia tidak duduk dengan tamakun di atas bumi. Dia tak betul-betul duduk. Iaitu apa? Al-ainani wika usahi faman nama falyatawadda. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Yang bermaksud, artinya dua mata itu mengikat bagi dua seseorang, maka barang siapa tidur, maka hendaklah mengambil air sembahyang. Ketiga, hilang akal dengan sebab mabuk atau sebab sakit seperti pitam atau gila. Jadi dia hilang akal dengan sebab mabuk atau sebab sakit seperti pitam atau gila. Itu nama dia hilang akal. Yang keempat, bersentuh laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jadi bersentuh laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, lagi tiada berlapik kulit. Dan murad dengan laki-laki itu, iaitu seorang yang sampai had diingini oleh perempuan jikalau belum balik sekalipun. Dan murad dengan perempuan itu, seorang perempuan yang sampai had diingini oleh laki-laki jikalau belum balik sekalipun. Dan batal air sembahyang yang disentuh dan yang menyentuh kerana firman Allah SWT, au lamastumun nisa. Au lamastumun nisa. Itu. Okey, iaitu atau menyentuh kamu akan perempuan, maka iaitu batal air sembahyang kamu. Ini. Okey, hadirin wal hadir hafizakumullah. Kelima. Jadi kalau yang kata tak batal, tak ada yang bagi tahulah mazhab Syafi'i batal. Okey, sentuhan laki perempuan walaupun dengan isteri itu batal. Had dia apa? Iaitu perempuan tersebut sampai pada derajat yang boleh mushtaha, boleh membuat syahwat. Ini. Kelima, menyentuh faraj atau kemaluan. Menyentuh faraj atau kemaluan manusia sama ada laki-laki atau perempuan dengan perut tapak tangan. Perut tapak tangan tu apa? Ni. Dia panggil batinul kaffi. Yang tak nampak ni perut lah. Yang luar ni bukan perut. Yang ini, yang luar ni zahir. Jadi kalau terkena zakar contoh dia macam ni, itu tak ada masalah. Itu tidak membatalkan. Kerana dia adalah zahir atau kharij. Di luar. Yang ini batin di dalam. Bila buat macam ni, yang di luar ini adalah kharij. Hadiri wal hadra hafizakumullah. Mana tadi? Atau perempuan dengan perut tapak tangan dan tapak segala jari. Dan demikian lagi batal air sembahyang sebab menyentuh dubur dengan perut tapak segala jari itu. Wallahu alam. Fasal kedua, pada menyatakan kaifiat mandi junub. Fasal kedua, pada menyatakan kaifiat mandi junub. Dan kaifiat mandi junub itu ialah sunat ditaruhkan bejana itu pada pihak kanan, kemudian maka baca olehmu Bismillahirrahmanirrahim dan basuh kedua tanganmu itu 3 kali. Kemudian maka istinja seperti kaifiat yang tersebut dahulu itu dan hilangkan olehmu akan segala yang cemar-cemar yang ada di atas badanmu itu. Kemudian maka engkau ambil air sembahyang seperti kaifiat yang terdahulu itu serta segala doanya. Kemudian maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas kepalamu 3 kali serta engkau berniat mengangkatkan janabah atau berniat mengangkatkan hadas, haid atau nifas atau wiladah jika ada yang junub itu perempuan. Itu niat dia.
Nanti dia sebut cara dia. Bawah. Kemudian, maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas pihak yang kanan 3 kali. Kemudian, maka ke atas pihak yang kiri 3 kali. Dan sunat engkau gosok pada hadapanmu dan pada belakangmu. Dan sunat engkau selang-selangkan segala rambutmu. Selang-selangkan. Dan wajib engkau menyampaikan air itu kepada sekalian tempat perlipatan badanmu. Semua. Dan sekalian tempat tumbuh rambutmu. Sama ada jarang rambutmu itu atau tebal. Jarang atau tebal. Letak semua. Dan peliharakan olehmu daripada menyentuh akan zakarmu pada ketika mandi itu. Kemudian daripada mengambil air sembahyang. Maka jika tersentuh tanganmu itu dengan zakarmu, maka kembali engkau mengambil air sembahyang kerana yang demikian itu membatalkan akan air sembahyang. Hadiri wal hadra afizahullah. Wadah. Ini wadah. Jadi, dan ketahui olehmu bahawa yang tersebut di dalam kaifiat mandi itu ada di dalamnya itu fardu dan ada di dalamnya sunat. Jadi yang tadi kaifiat dia, lalu dijelaskan ada yang fardu, ada yang sunat. Maka mandi, fardu mandi itu 2 perkara. So apa? Furudul wudu, furudul ghusli. Pertama niat. Yang pertama niat. Iaitu seperti hadir di dalam hatinya itu akan makna nawaitu raf'al hadathil haidi. Nawaitu raf'a hadathil haidi. Ini. Itu nawaitu qasdun raf'al hadathil asghari. Iaitu untuk menghilangkan hadas haid. Artinya, sahaja aku mengangkat hadas haid jika ada perempuan itu haid. Atau ia berniat mengangkat hadas nifas jika ada perempuan itu nifas. Nawaitu raf'a hadasin nifas. Atau berniat ia mengangkat hadas wiladah jika ada perempuan itu beranak yang tiada keluar darahnya. Misalnya ada perempuan dia keluarkan, dia beranak tak ada darah. Maka dia tetap wajib mandi kerana wiladah. Tapi kalau ada nifas, itu maksud dia ialah wiladah dengan nifas jadikan satu lah. Ini contoh dia. Itu beranak yang tiada keluar darahnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah perkara ini jelas. Lalu disebut masalah. Jika berniat orang yang janabah itu akan mengangkatkan hadas haid atau sebaliknya. Ada orang niat yang janabah itu akan mengangkatkan hadas haid atau sebaliknya. Maka jika ia tersalah lidahnya, maka iaitu sah niatnya itu. Dia tersalah, dia sebut salah. Nawaitu raf'al hadasil azkhar, padahal dia tengah mandi. Tapi hatinya itu niat hadas besar, bukan lidahnya yang dikira hati, bukan lidah. Kerana lidah ni tak dikira. Lidah ini sunat sahaja kerana dia menolong perkara yang wajib. Jadi jangan pula salah. Itu menunjukkan tak ada guna kita melafazkan niat bid'ah. Itu tak betul. Itu kita tegaskan, itu tak betul. Dalam mazhab Syafi'i jelas. Melafazkan niat itu sunat kerana membantu hati yang wajib. Okey. Hadiri wal hadir hafizakumullah. Dan jika disengajakannya, nescaya tiada sah niatnya. Itu demikianlah disebut oleh Khatib Syirbini di dalam Iqna'. Tapi kalau memang dia ucap dengan niat mandi, dia niat rafa' hadas kecil, menghilangkan hadas kecil, tapi mandi, dia sengaja niat dan memang ni, itu tak sah. Sebab kalau mandi dia kena niat dalam hati, iaitu adalah mandi hadas, menghilangkan hadas besar. Ini yang diterangkan oleh Khatib Syirbini di dalam kitab Iqna'. Apakah dalam kitab Iqna' ni tuan-tuan dan puan-puan? Kitab Iqna' ni kitab karangan Khatib Syirbini, syarah kepada Abi Suja'. Jadi Imam Abi Suja', Qadi Abi Suja' ni dia ada karang kitab, matan takrib namanya, Ghayatut Takrib, disyarahkan oleh Khatib Syirbini, nama dia Al-Iqna'. Ini silibus wajib mazhab Syafi'i di University Al-Azhar Asy-Syarif. Dan dulu saya tak tahu sekarang, tapi kalau dulu, kalau silibus Azhariyah
Silibus Universiti Al-Azhar. Al-Azhar nak masuk Universiti Al-Azhar di Mesir. Itu ada silibus silibus STAM. Sekarang Al-Azhar tu silibus macam STAM lah. Dulu saya tak tahu sekarang, tapi dulu kitab fikih Syafi'i dia memakai Iqna'. Iqna' tu bukan taraf universiti, Iqna' tu taraf sekolah menengah. Kalau kat Al-Azhar. Kalau kat Indonesia, di pondok tradisional, Khatib Syirbini Iqna' tu setaraf dengan Hasyiah Bajuri. Berarti dia mustawa 1, 2, 3 sanawi. 1 dan 2 sanawi. 1 dan 2 sanawi. Cuma kita dah jarang dah nak baca kitab Iqna' ni. Kalau boleh kena baca. Di pondok-pondok. Pondok-pondok insyaAllah baca. Di masjid. Misalan dia. Okey. Kedua, membasuh sekalian badannya dan sekalian rambutnya yang zahir dan yang batin dan jikalau tebal sekalipun. Jadi dia kena membasuh sekalian badannya dan sekalian rambutnya. Yang zahir dan yang batin ni, dan jikalau tebal sekalipun, basuh celah-celah dia dan lain-lain walaupun tebal. Ini perlu dibasuh. Syahdan. Dan yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. Jadi kesimpulannya, yang wajib mewajibkan mandi itu 6 perkara. 3 perkara bersekutu di dalamnya, iaitu lelaki dan perempuan. Jadi 3 perkara ni lelaki perempuan sama. Pertama, bertemu 2 khitan. Jadi apa yang mewajibkan? Pertama, bertemu 2 khitan, iaitu dengan dimasukkan hasyafah atau zakar atau sekadarnya. Maksud dia qadar zakar tersebut jika terkerat hasyafah dia. Contohnya hasyafah dia terputus, maka kira-kira dia itu ke dalam farji perempuan, kerana sabda Nabi SAW, idzal taqa al-khitanani faqad wajaba al-ghuslu wa in lam yunzil. Maksud dia apa? Hadis riwayat Imam Muslim, apabila bertemu 2 khitan, maka sesungguhnya wajib mandi dan jikalau tiada keluar mani sekalipun. Ini. Yang kedua, keluar mani sebab mimpi atau lainnya. Atau iaitu mimpi keluar mani sebab mimpi atau lainnya. Ini juga menyebabkan dia kena mandi. Yang ketiga, mati bagi orang yang Muslim yang bukan mati syahid. Juga menyebabkan seorang itu wajib mandi. Mandi hadas besar. Dan yang 3 lagi, tertentu dengan dia bagi perempuan. Okey, pertama. Jadi yang ini perempuan. Penyebab dia kena mandi besar. Mandi hadas besar dia apa? Sebab apa? Iaitu pertama, iaitu haid. Dan sekurang-kurang haid itu sehari semalam. Yang kadar sehari semalam iaitu 24 saat falakiyah. Falakiyah. InsyaAllah ni yang betul. Falakiyah, betul kan? 4 saat, 24 saat. Saat itu jam lah. Bukan saat detik. Bukan saat second. Tapi saat bila Arabiah dengan bahasa Arab iaitu jam. Falakiyah. Dan sebanyak-banyak haid itu 15 hari dan 15 malam. Dan jika bercerai-cerai ia sekalipun, terputus-putus pun kira semua itu haid. Dan ghalib haid itu 6 hari atau 7 hari. Biasanya haid itu 6 hari atau 7 hari. Dan sekurang-kurang suci antara 2 haid itu 15 hari, 15 malam. Dan sekurang-kurang suci antara 2 haid 15 hari, 15 malam. Dan sebanyak-banyak suci itu tiada baginya haid. Ada orang suci setahun-setahun. Terutama perempuan yang habis melahirkan, kadang-kadang dia suci sampai setahun. Lepas habis nifas tu suci setahun. Ini. Tiada baginya haid. Dan sekurang-kurang umur pada perempuan yang keluar darah haid itu 9 tahun. Qamariah lah. Sekurang-kurangnya 9 tahun Qamariah. Okey.
Dan haram dengan sebab haid itu 8 perkara. Ada 8 perkara haram bagi orang yang haid. Pertama, solat atau sembahyang. Sama ada fardu atau sunat. Lagi tiada wajib diqadha akan sembahyang fardu itu. Jadi perempuan yang haid, dia tak wajib qadha haid solat dia yang ditinggalkan ketika dia haid. Kalau puasa lain. Kedua, puasa. Sama ada puasa fardu atau puasa sunat, tetapi wajib atas perempuan yang haid itu mengqadhakan puasa yang fardu. Kalau puasa dia kena qadha. Ketiga, membaca suatu daripada Quran. Membaca suatu daripada Quran. Dibaca something daripada matayassara minal Quran. Keempat, menyentuh Quran dan menanggung akan dia. Menyentuh Quran dan menanggung akan dia. Kelima, berhenti di dalam masjid atau berulang-ulang di dalamnya. Diam di dalam masjid atau keluar masuk jalan-jalan. Ini juga haram. Murur. Okay. Murur tu yang boleh tu hanya dalam keadaan darurat. Contohnya di dalam masjid tiba-tiba terkeluar ada haid di jalan. Itu ialah sebab kalau dia diam lagi lah haram. Keenam, tawaf pada Baitullah. Sama ada tawaf fardu atau tawaf wajib atau tawaf sunat. Ini pun tak boleh bagi perempuan yang haid. Ketujuh, jima' dahulu daripada mandi. Jima' dahulu daripada mandi. Dan jika telah putus darah haid itu sekalipun. Itu dia belum mandi, dia jima', lepas tu dia kena mandi. Salah. Ketujuh ini dia jima', dia haid. Lepas tu dah putus haid, tapi dia belum mandi, baru dia jima' dulu. Ini tak boleh. Dia kena mandi hadas besar dulu. Baru boleh. Okay. Ke-8, mubasyarah. Iaitu bersedap-sedap, mengambil nikmat. Tasyahi atau mengambil nikmat pada yang antara pusat perempuan dan lututnya. Sama ada ia dipegang atau lainnya. Dengan tiada berlapik. Antara pusat sampai lutut tak boleh. Dan jika tiada dengan syahwat sekalipun, kerana firman Allah Ta'ala, fa'tazilun nisa'a fil mahidi. Maka kamu jauhi akan perempuan kamu itu ketika ia haid. Tak boleh. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Kedua, yang mewajibkan mandi atas perempuan itu nifas. Iaitu keluar darah kemudian daripada beranak. Jadi nifas iaitu keluar darah kemudian daripada beranak. Jadi lepas dia beranak, keluar darah, nifas. Dan sekurang-kurang nifas itu sekali keluar. Majah tu cuk sikit. Setumpuk misalnya. Darah sahaja. Dan sebanyak-banyaknya, kalau banyak nifas itu sebanyak 60 hari, 60 malam. 60 hari, 60 malam. Dan yang ghalibnya biasanya itu 40 hari dan 40 malam. Itu biasanya 40 hari, 40 malam. Ketiga, yang mewajibkan mandi atas perempuan itu wiladah. Yakni beranak. Ini mewajibkan mandi atas perempuan itu. Wiladah yakni beranak. Jika tiada keluar darah nifasnya. Maka jikalau keluar darah nifas, memadailah ia dengan mandi nifas itu jua. Okey. Dan haram dengan sebab nifas itu, iaitu segala yang haram dengan sebab haid itu. Jadi apa yang haram sebab nifas, itu juga haram dengan sebab haid. Dan perkara ini insya-Allah sudah jelas. Lalu diterangkan di sini. Dan haram atas orang yang junub itu 5 perkara pula. Jadi orang yang junub pula ada 5 perkara ni diharamkan. Pertama, sembahyang, solat. Kedua, tawaf. Ketiga, membaca Al-Quran. Keempat, menyentuh mushaf dan menanggung akan dia. Menyentuh, menanggung, hamlu. Ini juga haram. Junub. Okey. Yang kelima, berhenti di dalam masjid atau berulang-ulang di dalamnya. Kelima iaitu berhenti di dalam masjid atau berulang-ulang di dalamnya. Ini. Dan haram atas orang yang berhadas kecil itu 3 perkara pula. Jadi haram atas orang yang berhadas kecil itu 3 perkara. Pertama, solat. Bila orang ada hadas kecil, tak bolehlah solat. Kedua, tawaf. Kan?
Kalau sa'i tak ada masalah. Sa'i tak ada masalah. Tapi tawaf kena ada wudu. Ketiga, menyentuh mushaf dan menanggung akannya. Sentuh mushaf dan menanggungnya. Ini dikira juga. Faedah. Lalu faedah. Dan mandi yang sunat itu 11 perkara. Jadi mandi sunat ni ada 15 perkara. 11 perkara pula. Pertama, mandi bagi orang yang hendak hadir sembahyang Jumaat. Orang nak hadir sembahyang Jumaat, dia mandi. Dan masuk waktunya itu kemudian daripada terbit fajar. Kedua, mandi pada hari raya kecil, Idul Fitri. Dan hari raya besar, Idul Adha. Dan sunat mandi pada hari raya itu am bagi segala manusia yang Muslim. Dan masuk waktunya itu kemudian daripada tengah malam. Ketiga, mandi kerana ihram haji dan umrah. Keempat, mandi kerana wukuf di Arafah. Dan masuk waktunya itu dengan gelincir matahari. Ini. Kelima, mandi kerana wukuf di Muzdalifah. Jadi mandi kerana wukuf di Muzdalifah. Keenam, mandi kerana masuk tanah suci Mekah atau tanah haram. Okay. Yang ketujuh, mandi pada 3 hari tasyrik kerana melontar jamrah yang 3 itu dan masuk pada masuk waktu mandi yang ketiga ini kemudian daripada gelincir matahari pada tiap-tiap hari itu. Ke-8, mandi kerana tawaf wada' mengikut suatu kaul. Jadi satu kaul ni adalah mandi kerana tawaf wada'. Okay. Ke-9, itu yang ke-9, mandi kerana masuk Islam. Jadi ada orang yang belum Islam, dia masuk Islam, dia masuk Islam, maka disunatkan untuk mandi. Bagi orang yang kafir tiada junub. Kalau junub dia kena mandi balik lah. Dia kena wajib lah mandi. Kan? Okay. Yang ke-10, mandi kerana sembuh daripada gila. Dia mandi sebab dia sembuh daripada gila. Daripada dia gila, lepas tu dia dah sembuh, maka sunat bagi dia untuk mandi. Ke-11, mandi bagi orang yang memandikan mayat. Iaitu dia mandi bagi orang yang memandikan mayat. Demikianlah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Jadi ini yang Imam Ghazali sebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wallahu muwaffiq lil-shawab. Iaitu insyaAllah Allah yang menunjukkan kepada kita iaitu taufik iaitu kepada apa yang benar. InsyaAllah hadirin wal hadirat abizakumullah. InsyaAllah pada minggu hadapan kita masuk pada fasal ketiga pada menyatakan kaifiat tayamum insyaAllah. Dan setelah itu kita akan masuk pada bersuci daripada perkara yang mencemarkan badan. Aqulu qauli hadza astaghfirullahaladzim. Segala salah silap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.